YB demo tiada dimaceh, rupanya tidur tengang di Parlimen. Sedarlah kerajaan Madani bangun daripada tidur, tempoh berbulan madu sudah lama habis. Demikian tegas Timbalan Ketua Pemuda Perikatan Nasional PN Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal. Susulan negara berhadapan dengan kadar dasar semalaman OPR yang tinggi dan nilai ringgit lemah. Wan Ahmad Faisal berkata keadaan yang berlaku kini membebankan hidup rakyat kerana kebanyakan mereka bertindak untuk meminjam daripada institusi keuangan. Saya ingat lagi pada 6 Jun 2023, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan angkuh menyuruh pembangkang menerima kenaikan OPR, kononnya akan memperkukuhkan nilai ringgit. Namun setelah beberapa bulan membebankan rakyat dengan OPR pada 3%, nilai ringgit semakin teruk. Sebelum itu, pada pertengahan Jun 2023, Anwar mengumumkan langkah mengatasi kejatuhan ringgit. Realitinya, ringgit masih ditakut lemah, katanya, menerusi satu hantaran di laman sosial Facebook semalam. Menerusi hantaran itu juga, beliau turut membandingkan sewaktu pemerintahan Perikatan Nasional PN, ekspor domestik adalah melebihi daripada import negara. Bagaimanapun, Wan Ahmad Faisal memaklumkan kini ekspor domestik kurang daripada import negara bermula Januari 2023 hingga Julai 2023 untuk setiap bulan. Dalam pada itu, beliau berkata kelemahan ringgit dan ekspor domestik bukan sesuatu yang mengejutkan jika kos sara hidup melambung. Justru kerajaan mesti bekerja dalam mod kecemasan. Jangan berdolak-dalik lagi. Orang Melayu sudah memberi amaran dengan menolak Pakatan Harapan PH dalam pilihan raya 6 negeri baru-baru ini. Ujarnya, bukan main lagi Wan Faisal kononnya mengejutkan orang daripada tidur sedangkan beliau sedang ternganga berdengkur. Persoalannya, adakah mereka melihat para menteri kerajaan perpaduan ketika ini sedang berbulan madu? Kenapa tidak dipertikaikan tentang mereka yang berbulan madu selama 33 bulan sebelum ini ketika menjadi kerajaan? Apa yang dibuat sehingga rakyat kebeluran, berpuluh ribu meninggal kerana COVID-19, perniagaan gulung tikar, para pelabur lari ke negara jiran, rakyat kibar bendera putih, malah beratus orang membunuh diri? Di mana kerajaan Perikatan Nasional ketika itu? Isytihar darurat dan tutup Parlimen, kemudian memaksa rakyat mengeluarkan duit KWSP untuk meneruskan hidup. Dana negara pula diberi kepada anak menantu untuk hidup mewah. Beberapa hari sidang khas Parlimen diadakan, kelihatannya wakil daripada blok pembangkang menjadi topik hangat dan bahan ketawa dalam kalangan rakyat. Sedakah Wan Ahmad Faisal bahawa dirinya telah tular tidur ternganga sewaktu pembentangan kajian separuh penggal KSP, rancangan Malaysia ke-12 RMK-12 baru-baru ini? Kemudian bangun tanpa membasuh muka, menuduh orang lain sedang enak berbulan madu. Di mana anda ketika pembentangan berlangsung? Di langit ketujuh atau sedang di belai bidadari? Turut mengikut jejak Bimbo dan Tintong Wan Faisal, Ahli Parlimen Ketereh, Major Jeneral Bersara Datuk Khair Mohamad Noor dengan selamba meminta Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berlaku adil kepada semua ahli Parlimen tanpa mengira parti yang diwakili. Menerusi satu video dimuat naik di TikTok, Khair dalam satu sidang Parlimen beberapa hari lalu berkata peruntukan untuk semua ahli Parlimen harus diserahkan kepada mereka, perlu menggunakan wang yang banyak untuk kawasan masing-masing. Mendakwa pusat khidmatnya gagal beroperasi kerana ketiadaan peruntukan. Beliau juga mengaku terpaksa menggunakan wang sendiri setiap kali menzahari kematian atau menghadiri majlis perkahwinan. Pusat khidmat saya tak boleh beroperasi kerana saya tak boleh nak sewa. Saya tak boleh nak bayar gaji. Saya pergi melawat orang mati pun satu hari mati 5 ke 7 orang. Penduduk kawasan saya 300,000 lebih. Saya kena bagi sedekah guna duit saya sendiri. Saya harap Yang Amat Berhormat Tambun dengar apa saya cakap ni. Tolong consider. Orang sakit saya kena pergi melawat. Orang yang kahwin saya kena pergi melawat. Jadi duit mana saya nak pakai? Katanya. Kenyataan separuh masa akhir itu seperti dijangka mengundang kecaman. Malah ramai tidak menyangka seorang bekas pegawai kanan Angkatan Tentera Malaysia ATM memiliki pemikiran sedangkal itu. Bekas Panglima ATM cakap sedemikian. Adalah amat memalukan seorang pemimpin boleh mengeluarkan kenyataan sebegitu. Sementara itu, Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang telah mencuri tumpuan apabila mendakwa kegagalan Kerajaan Perikatan Nasional PN menguruskan royalti minyak ialah kerana mereka sering diganggu kerengga yang cuba menjatuhkan kerajaan. Video sidang terbabit yang dimuat di akaun TikTok TV Selangor setakat ini sudah menerima lebih 58,000 tontonan dan 836 komen dengan majoriti mengecam jawapan yang diberikan ahli Parlimen Marang berkenaan. Jawapan Hadi tersebut bukan sahaja menggelikan hati, malah kelihatan jauh sangat daripada cerdik. Kepada rakyat Terengganu, anda boleh gunakan jawapan Presiden PAS itu jika anak cucu anda bertanya soalan tentang royalti minyak suatu hari nanti. Kerana jawapan itu sangat konkret
dan bertaraf bijaksana. Kasihan YB Marang diganggu kerengga satu badan sehingga semua benda tak sempat dibuat. Hanya tahu makan gaji buta, isi poket dengan duit rakyat tanpa berbuat apa-apa. Kasihan juga dengan YB Ketereh. Habis duit kena bagi sedekah, orang kahwin dan kematian. Bukankah tangan yang memberi itu lebih baik daripada tangan yang menerima YB? Oh ya, kasihan juga dengan pengundi dan rakyat yang diwakili YB Maceh atau Macang. YB tiada di pejabat kawasan. Rupanya sedang nyenyak tidur di sidang parlimen. Ingat YB, rakyat sentiasa memerhati.